Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azudin Hamid dan terima kasih kepada PTS kerana telah memberi peluang kepada saya untuk review salah satu saya rasa antara buku terbaru keluaran PTS yang bertajuk, kalau boleh nampak dekat sini, Boleh Kita Mengubah Takdir, okay, yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Zahiruddin Muhammad Zabidi. Saya lebih kepada suka untuk review dari segi interior dan exterior. Luaran itu ataupun exterior itu yang akan menjadi first impression kepada isi dalam buku tu, betul tak? Bukan, kadang-kadang beli buku yang sakit hati, balut dengan plastik, and then kita tak tahu macam mana nak tengok dalam ni. So kita tengok dari luar je lah. Bila saya tengok tajuk depan dia, dia adalah satu benda yang menimbulkan persoalan. Dia sebenarnya kaedah sebab saya pun penulis. Alhamdulillah setelah menulis 11 buku, benda yang paling susah adalah nak cari tajuk. Sebab tajuk itulah yang menyebabkan orang nak beli ataupun tak. Kalau kita tengok, bolehkah kita mengubah takdir? Dia seolah-olah macam menimbulkan persoalan. Bagi saya dari segi eksterior, dari segi luaran buku itu sendiri, sangat menarik. Bila kita tengok kat belakang pula, dia akan jadi lebih detail. Depan, bolehkah aku mengubah takdir? Tiba-tiba dekat belakang dah terus ada jawapan. Jawapannya adalah ya dan tidak. Oh, dah tahu jawapan, okey, tak payah belilah. Tapi sebenarnya bila fikir secara logik, dia akan menyebabkan orang lagi trigger. Dari segi luaran, saya boleh bagi 5/5. Dan bila kita tengok tajuk dalam ni, so dari segi isi kandungan, kalau Rodi tanya saya, okey, buku ni sesuai tak kalau nak recommend dekat budak-budak sekolah? Oh, bagus so bagi soalan. saya, secara dia macam soalan saya tanya saya jawab. Itu yang best tu. Dia seolah-olah macam buku ini sejujurnya saya rasa tidak terlalu sesuai untuk golongan macam anak-anak muda lah. Belasan-belasan tahun ataupun budak-budak sekolah rendah, dia tidak terlalu sesuai lah. Tetapi buku ini lebih kepada, kalau budak sekolah menengah sekalipun, dia ada basic agama ataupun pengetahuan Islam. Mungkin dia ambil subjek yang ekstra lah, tasawuf apa semua tu kan. Dia ambil subjek-subjek yang ekstra, pendidikan Islam, so dia ada kefahaman yang lebih tinggi. So buku ini, bagi saya dia bersesuaian kepada golongan yang dewasa. Penggunaan kata-kata dalam ni pun banyak yang dalam bahasa Arab. Okey, dalam bahasa Arab contoh macam golongan Jabariyah, golongan Qadariyah apa semua tu kan. Tanya budak form 1, mana nak tahu? Sebab itulah bagi saya buku ni lebih sesuatu buku yang matang lah. Maksudnya kita take serius tentang perkara ini. Sebab apa? Sebab dia melibatkan berkaitan dengan ilmu tauhid ataupun akidah kita lah. Okey. Saya tak suka nak jadi spoiler sebenarnya. Kalau saya cerita semua, baik korang tak payah beli. Nak timbulkan lagi persoalan supaya korang nanti yang tengok video ni, dia akan lebih rasa tertanya-tanya, oh aku nak kena beli ni buku ni, aku sakit hati, dia ni Azudin Hamid ni review sekerat-sekerat. Dia macam trailer lah, kita bagi gantung, kita dah sampai climax, stop. Dia kurang yang kena baca ni. Sebenarnya saya sangat memuji hasil penulisan Ustaz Ahmad Zahiruddin Muhammad Zabidi ni. Sebab apa? Sebab dalil yang dikemukakan bagi setiap bab, bukan hanya setakat bab, tetapi juga dari segi subtopik setiap bab itu memang jelas. Okey, memang jelas dan dicatatkan dari mana sumbernya. Okey, sebagai contoh kalau kita tengok dekat sini, okey, boleh masuk dalam bab 1 Boleh masuk dalam bab 1. Okey, bab 1 berkaitan dengan akar akidah, yakni Islam, iman dan ihsan. So kalau kita tengok sebab apa dia sebut akar? Dia seolah-olah macam pokok Pokok kan basic dia, bawah dia adalah fundamental, dia adalah akar, and then dia ada batang dia, and then dia ada daun ataupun buah. Okey. So akidah ini dia basic yang paling kukuh untuk pegang pokok tu. So kalau akar tu tercabut, of course lah pokok tu pun tumbang dan sebagainya. So sebab itulah digunakan perkataan akar akidah, ini Islam, iman dan ihsan. Dan secara jelas di dalam bab 1 dimasukkan berkaitan dengan hadis yang di dalam hadis 40 Imam Nawawi, yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Apa yang saya nak timbulkan di dalam bab 1 ini, apa yang menariknya, ada subtopik yang berkaitan dengan di bawah naungan CCTV Tuhan. Tapi itu menjelaskan lebih berkaitan dengan macam ihsan kan, Islam, iman, ihsan. Kalau Islam masuk rukun Islam, iman tu dia lebih kepada rukun iman. Ihsan itu seolah-olah kita macam kita buat sesuatu dalam keadaan kita tak boleh nampak Allah, tapi kita kena sedar bahawa Allah sentiasa nampak kita. So sebab itulah digunakan terms yang bagi saya sangat menarik, sebab digunakan di bawah naungan CCTV Tuhan. So dia kaitkan teknologi dengan ilmu tauhid itu sendiri. Okay? So integrasi tu berlaku lah dekat situ. Rasa macam bijak lah guna perkataan-perkataan yang dia tak abstrak sangat lah. Dia so sangat menarik kan. Bila orang sebut CCTV, semua orang tahu CCTV itu apa. Okay? Tapi kalau kita sebut ihsan, mungkin tak semua orang tahu. So sebab itulah saya cakap Ustaz Zahiruddin memang sangat kreatif di dalam memasukkan terms ataupun perkataan-perkataan yang digunakan untuk dikaitkan supaya orang mudah faham. Okay? So di bawah naungan CCTV Tuhan. So itu berkaitan dengan bab 1. Okay? And then kalau kita tengok secara ringkas pula bab yang kedua, berkaitan dengan akidah versus tauhid. Dia macam perlawanan tu. Macam MMA kan, akidah versus tauhid.
dia saling melengkapi antara satu sama lain sebab dia tidak berlawanan pun, tetapi dia lebih kepada saling melengkapi antara satu sama lain. So kalau dekat sini secara ringkaslah, saya bukan nak bahas berkaitan dengan tauhid akidah semua ni, tapi saya just nak sentuh sedikit saja. So di dalam buku ini kalau berkaitan dengan ilmu tauhid, so disebutkan berkaitan dengan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dengan sifat 20. Okey, sifat 20 nanti sahabat kita akan bentang lagi lah. Dia akan syarah lah, bagi dalil apa semua. Semua tu kan. And then ilmu akidah pula yang disebutkan di sini adalah rukun Islam, rukun iman dan juga rukun ihsan. Okey, so ini berkaitan dengan bab yang kedua. Dan apa yang menarik di dalam bab kedua, dan of course saya pun tak akan cerita semualah. Kalau korang nak tahu, korang kena baca sendiri lah. Saya tak suka jadi spoiler. Quotes yang best di dalam bab yang kedua ni adalah, seseorang yang sudah Islam tidak semestinya dia adalah seorang yang beriman. Namun orang yang beriman semestinya adalah seorang Islam. So nak kata dekat sini, bila seseorang itu masuk Islam, mengucap kalimah syahadah, kan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia dah seorang Muslim, dia dah seorang Islam. Tetapi tidak semestinya orang Islam itu dia beriman kepada Allah. Tapi kalau orang yang beriman, sudah semestinya dia adalah dalam kalangan orang Islam. Itu bagi saya quotes yang sangat menarik lah. Okay, sebenarnya di dalam bab 2 ni. And then ada juga dibahaskan di dalam bab 2 ni berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah. Okay, dalam kalimah la ilaha illallah, macam mana Ustaz Zahiruddin dia masukkan isu-isu semasa yang pernah berlaku dekat Malaysia ni. Antaranya dimasukkan di dalam ni penggunaan kalimah Allah itu sendiri. Sebab apa dia sebut komuniti Kristian kat Sabah. Ni bukan saya reka ni korang boleh baca ni. Dia orang request untuk menggunakan istilah Allah itu. Untuk menggantikan di dalam Bible tu sebagai Tuhan Bapa. So dalam Bible dia guna Tuhan Bapa, so dia nak guna kalimah Allah tu lah. Tapi of course lah tidak boleh lah, sebab melihat kepada maslahah, mafsadah kan, kelebihan ataupun kekurangan semua kat Malaysia kan, dia timbang kebaikan keburukan semua, so tak boleh lah. Sebab dia lebih menimbulkan mudarat jika nak dibandingkan dengan manfaat. So buku ni ada berkaitan dengan dengan isu semasa jugalah. Itu yang menarik tu. Sebab kadang-kadang kita nampak macam just fakta kan. Jarang buku tauhid macam ni, akidah macam ni nak membahaskan benda yang isu semasa, sangat jarang. Sebagai seorang penulis pun maksudnya kita not just masukkan idea, tapi kita kena masukkan practicality tu sendiri. Maksudnya macam mana, apa yang dah berlaku dan sebagainya. Itu satu benda yang sangat menarik dalam bab 2. Dan dalam bab 2 juga ada juga dimasukkan berkaitan dengan perjanjian azali di Lauh Mahfuz saat Allah bertanyakan kepada semua roh. So maksudnya kat sini, sebelum manusia ni, sebelum roh tu masuk ke dalam jasad, kita lah badan semua ni kan, sebelum roh masuk ke dalam jasad, semua roh telah pun bersaksi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan. Qalu bala syahidna, bahkan kami telah menyaksikan. Tetapi ingatan kita ni, roh-roh kita ini, ingatan kita bahawa kita pernah bersaksi, oh Allah ni Tuhan, ingatan tersebut dihilangkan oleh Allah, kemudian roh tersebut barulah dimasukkan ke dalam jasad. Tujuan dia apa? Dihilangkan ingatan tersebut adalah supaya Allah nak uji siapa yang benar-benar beriman, siapa yang tidak beriman. So sebenarnya kita semua ni, termasuklah yang orang bukan Islam semua kan, roh kita sebenarnya dah ada perjanjian dengan Allah. Tetapi ingatan kita pernah berjanji dengan Allah tu dah dihilangkan. Tujuan apa? Sebab Allah nak uji kita. Adakah kita mampu untuk dapat balik ilmu yang kita pernah bersaksi bahawa Allah itu Tuhan kita. Sebab itulah, ni apa yang saya pernah belajar lah. Pernah tak terfikir, macam Zaifah Gharodi kan, macam pernah tak terfikir, kenapa kita panggil istilah ilmu kan? Kita kebiasaannya orang akan cakap menuntut ilmu. Orang jaranglah guna perkataan belajar ilmu. Betul tak? Ada, tapi menuntut ilmu tu lagi banyak. Betul. Fikir kenapa terms tu ada. Sebab kita dah tahu, sekarang kita nak ambil balik. Betul. Sebab itulah macam tuntut kan. Kita tuntut barang, of course barang kita ada, kita nak tuntut balik. Sama juga dalam istilah penggunaan, ni kira macam ulama-ulama Melayu terdahulu lah, dia gunakan istilah menuntut ilmu. Sebab apa? Menuntut ilmu sebab ilmu tu kita dah ada. Ilmu tentang tauhid Allah Subhanahu Wa Taala kita dah ada. Cuma kita sekarang nak tuntut balik sahaja. So itu berkaitan dengan bab 2 yang boleh saya kongsikan. Dalam bab 5 pula disebut berkaitan dengan boleh tak mengubah tadi, so jawapannya ya dan tidak, tapi saya tak nak cerita detail lah. Ya tu sebab apa, tidak tu sebab apa. Cuma di dalam bab yang kelima ni ada dimasukkan dengan fahaman Jabariyah dengan fahaman Qadariyah. Secara ringkas. Secara ringkas, fahaman Jabariyah ni dia lebih kepada, dia rasa bahawa semua benda berlaku ni Tuhan yang tentukan. Itu golongan Jabariyah. Dia rasa, oh aku buat jahat, dah Tuhan tentukan aku buat jahat, so tak boleh buat apa lah. Betul. Cuba kita pergi dekat dia, kita tampar muka dia. Lepas tu kenapa? Lepas tu dia cover tanya, kenapa kau tampar muka aku?
Iyalah, dah Allah tentukan aku untuk nampak muka kau. So kau kena terima je Macam lah. mana lah, terima. Tak payah marah bro. Itu antara benda yang pernah saya macam hujah-hujah akal yang boleh kita macam nak counter lah untuk golongan-golongan Jabariyah ni. Yang meletakkan bahawa 100% semua Tuhan. Itu golongan Jabariyah secara ringkas lah. Golongan Qadariyah pula ada menyatakan bahawa semua yang berlaku kat muka bumi ni itu atas kehendak manusia. Which is tak betul jugalah. Jabariyah dia kata Tuhan je. Qadariyah dia kata manusia je. Tapi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dia ambil pertengahan. Pertengahan yang mana semua ini berlaku atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dah bagi jawapan pula, tak best lah. Tak apa, ni saya ringkas lah. Semua yang berlaku atas takdir Allah Taala, tetapi perkara tersebut boleh berlaku perubahan di atas kehendak kita sendiri. Di dalam surah Ar-Ra'd ada disebutkan. So memang ada, kita macam contoh nak makan nasi lah. Kita kat depan kita ada nasi kan. Takkan kita tengok je nasi tu boleh masuk tak dalam mulut kita? Memang tak lah kan, dia macam magic apa kan. Ada usaha kita untuk guna sudu, guna tangan, masukkan dalam mulut kita. Sebab itulah, takdir semua berlaku dalam keadaan nak tak nak atas pilihan manusia tu juga. Manusia tu yang pilih nak buat jahat, dia tak boleh nak salahkan Allah. Macam itulah secara ringkas ni lah di dalam bab 5. Dan kita tengok pula dalam bab ke-9. So, bab ke-9 dia berkaitan dengan berhati-hati terhadap perkara yang membatalkan Islam dan iman. Bab ni saya suka. Sebab apa? Sebab dia terus tuliskan nombor. Dia tuliskan nombor macam ni kalau tengok dekat sini. 10 perbuatan yang membatalkan keislaman, and then 40 perkara yang membatalkan keimanan. Kira bagi saya, dia respect lah. Penulis dia boleh mampu untuk masukkan dalam satu bab 9, dia masukkan 10 item, dia masukkan pula 40 item. Kalau kita macam penulis, of course lah nak pecah-pecahkan bagi nampak banyak sikit bab kan. Tapi dia boleh masukkan semua tu dalam satu bab. So kalau kita tengok di dalam bab ini, so 10 perbuatan yang membatalkan keislaman, saya tak nak baca lah, korang kena baca sendiri lah kalau nak beli. Saya baca 1-2 saja, antaranya mempersekutukan Allah dalam beribadah. And then cuma yang saya nak, disebabkan bab 9 ni dia padat, dia tidak ada penjelasan lebih lanjut lah. Contoh macam poin yang kedua, menjadikan seseorang atau sesuatu sebagai pengantara doa, memohon syafaat serta menjadi tempat sandaran mereka untuk berinteraksi dengan Allah. So itu di dalam buku ini, dia termasuk di dalam 10 perbuatan yang membatalkan keislaman. Sedangkan di dalam poin kedua ni, dia ada khilaf. Ada khilaf dalam kalangan para ulama yang menyebutkan berkaitan dengan tawassul, tabarruk, istighasah. Benda-benda ni adalah satu perbincangan yang detail. Ulama terdahulu dah memberikan pandangan masing-masing. Ada yang kata tak boleh tawassul, ada yang kata boleh dan sebagainya. Cuma dari segi ringkasnya buku ni, dia terus masukkan poin bahawa menjadikan seseorang untuk mohon syafaat apa semua ni sebagai perkara yang membatalkan keislaman. Tetapi sebenarnya kalau nak tahu lebih detail, maksudnya kena cari buku lain lah. Maksudnya nak tambahkan lagi ilmu, sebab di dalam buku ini hanya just masukkan poin. Nak tahu lebih detail, maksudnya kena cari kitab-kitab lain lah. Sebab buku ini dia lebih kepada macam dia terus bagi poin di dalam bab yang ke-9 ini. Lebih kepada orang umum lah buku ni. Secara umum. Secara umum. Tapi kalau nak tahu detail, kena baca lagi lah kitab-kitab lain dan sebagainya. And then yang saya respect sebab dimasukkan 40 perkara yang membatalkan keimanan. Adalah berkaitan dengan syirik, meninggalkan solat fardu. So dia lebih kepada al-kabair lah. Maksudnya dosa-dosa besar lah. Meninggalkan puasa Ramadan, ridah, murtad dan sebagainya. So itu berkaitan dengan bab yang ke-9. Dan yang best ni, macam bab yang ke-9 ni, dia tidak memperincikan, maksudnya dia tak detailkan, tetapi dia letak tajuk, poin 1, poin 2, poin 3, dia tak perincikan, tetapi dia terus letak dalil lah. Antaranya macam ridah, murtad, so dia letakkan apa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan poin yang ke-6 ini. And then macam poin yang ke-7, kufur kepada Allah, dia terus letakkan poin dalam surah An-Nisa ayat ke-150. Tapi macam saya cakap, dia tak letakkan macam syarah para ulama berkaitan dengan poin-poin tu. Tapi itu tak mengapa sebab kalau nak tahu lebih detail maksudnya kena cari buku lain lah. Sebab buku ni dia meringkaskan, bayangkan 40 perkara, 10 perbuatan. Dia boleh masuk di dalam satu bab, which is benda yang sangat susah sebenarnya. Yang terakhir yang saya nak sentuh adalah berkaitan dengan bab yang ke-10. Syarat-syarat menjemput bahagia ataupun redha kepada Allah agar Allah redha kepada kita demi sekelumit kebahagiaan. So kalau kita tengok di dalam bab yang ke-10, buku ini dia ada 10 bab. Syarat-syarat untuk menjemput bahagia. So di dalam bab tersebut diceritakan antara syarat-syarat untuk menjemput bahagia, cara dia macam mana kan? Sebab apa? Sebab bila jelah daripada awal kita dah baca pasal ilmu semua kan, pasal akidah, pasal tauhid apa semua tu, and then last part tu dia lebih kepada cara untuk kita blendkan diri kita, ilmu-ilmu tauhid, pasal akidah tu
di dalam diri kita dalam usaha untuk kita mencari bahagia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kebahagiaan yang sebenar adalah bila kita betul-betul beriman kepada Allah. Okey, sebab itulah tauhid akidah ni dia adalah satu fundamental kepada diri kita masing-masing. Okey, bila akidah kita kuat, bila tauhid kita betul, okey, di dalam landasan yang betul, barulah kita akan mendapat kebahagiaan yang sebenar. So antara syarat-syarat menjemput bahagia yang dimasukkan oleh penulis kita Ustaz Zahiruddin ini adalah menjaga hubungan dengan Allah. Penulis Islam menjaga hubungan dengan Allah, bahagia dengan memohon perlindungan, merindui saat bertemu dengan Allah. Tapi yang bestnya, sama juga, walaupun poin-poin dia simple tapi dia terus masukkan dalil. Itu yang sangat menarik. Okay? Contoh macam syarat-syarat menjemput bahagia, menjaga hubungan dengan Allah, okay, dimasukkan apa rekod-rekod hadis dia. Dan dinyatakan juga bagaimana hadis tersebut, adakah sahih dan tidak sahih dan sebagainya. Okay? Tapi of course lah dia akan masukkan hadis sahih lah. Okay? So dari segi dalil kita tidak ada masalah. Okay? Dari segi dalil kita tidak ada masalah di dalam buku ini, dan buku ini boleh dijadikan sebagai rujukan dalil. Okay? Contoh macam pelajar universiti apa semua kan, tanya okay, syirik apa dalil dia? Bila kita rujuk buku ini, okay, cari poin berkaitan dengan syirik, okay, ada dalil yang digunakan. Okay? Meninggalkan solat, apa hukuman dia? Okay, baca, ada jumpa dalil dia. So buku ini boleh dijadikan rujukan untuk kita ambil poin-poin dalil dia. Tapi dari segi perincian, maksudnya itu kena cari buku-buku tambahan lah. Okay? Sebab itulah kalau kita tengok buku ni tak terlalu tebal, which is sangat mudah untuk dibaca. Okay? Dalam seminggu pun dah boleh habis. Okay? Kalau orang tu memang fokus, 2-3 hari dah boleh habis. Kalau kita tengok dekat sini lebih kurang 300 lebih je muka surat. Okay, 301, and then dekat 307, okay, and then dekat bahagian belakang ada nota. So buku ni mudah untuk dibaca sebab dia tidak tebal. Okay, dia tidak tebal. Oh, tiba-tiba masuk bahagian eksterior balik bahagian luar Okay, so tidak tebal dan mudah untuk dibaca. So tidak ada masalah, okay, untuk dijadikan buku ini sebagai rujukan dalil. Okay, ada dimasukkan Al-Quran, ada dimasukkan hadis dan sebagainya. So saya rasa itu saja berkaitan dengan buku ni. Bolehkah kita mengubah takdir? Wallahualam. Buku ni kita boleh kata dia ada segi teori dia dan segi praktikal pun ada lah, sebab bab 10 tu kan. Dan dia juga ada masukkan isu semasa, itu yang kita boleh relatekan dengan kehidupan seharian lah. Dia bukan macam buku kuning, kitab kuning lah. Bukan. Sebab itu memang bahasa Melayu lama. Yang ni dia lebih kepada bahasa kita lah, bahasa moden lah. Kenapa anda boleh merekomenkan buku ni kepada orang lain berbanding dengan buku-buku lain yang di pasar? Sebab bagi saya, buku ni dia in a simple book, maksudnya buku yang nipis macam ni, dia boleh terus bagi dalil. Dia straight to the point lah. Okay, dia senang cerita, saya suka untuk recommend buku ni sebab dia straight to the point. Macam yang saya sebut tadi lah. Dia sebut pasal syirik, dia terus bagi dalil dia. Apa ayat Quran, hadis yang berkaitan dengan tu. Okay, kalau sebut pasal solat, sebut pasal tak buat zakat apa semua tu kan, dia terus bagi dalil. So, saya suka untuk recommend buku ni untuk mana-mana nak jadikan sebagai rujukan. Rujukan dalil. Okay, rujukan dalil. Bukannya rujukan syarahan lah. Okay, rujukan dalil. Sebab mudah. Dalam buku yang nipis macam ni, kita boleh terus dapat poin-poin banyak sangat ayat Al-Quran, banyak sangat hadis yang boleh kita jadikan sebagai rujukan. Sebab itulah saya suka untuk recommend buku ni. Dalam keadaan buku yang nipis, tapi dia padat dengan banyak dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ringkas, padat, jitu. Yes. Tapi pengisian dia kuat. Pengisian dia kuat berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Okay, mungkin setakat itu saja. Cik, ada penambahan? Tak ada. Dah okey tu. Okay, Azudin, kata-kata terakhir. Okay, kata-kata terakhir. So, bagi orang yang nak dapatkan buku ni, so of course kena dapatkan dekat PTS lah. Takkan nak dapatkan dekat saya. Saya bukan menulis buku ni. Boleh dapatkan Ustaz Zahiruddin, so boleh tengok dekat PTS sendiri. Okay, so rasanya itu sahaja. Terima kasih sekali lagi atas peluang yang diberikan. So insyaAllah kalau ada masa kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, kepada viewers, saya akan masukkan link di mana anda mendapat buku ni di website PTS. Okay, sangat menarik. Saya pun terasa nak membelinya selepas ini. Okay, setakat itu saja. Thank you for watching and please watch the next video di mana saudara Huzaifah akan membahaskan tentang buku Sifat 20. Okay, kami akan membahaskan buku ni pada video yang seterusnya. Okay, please comment, share, like and subscribe. And thank you for watching. Bye.